kita tunggu dulu rakan-rakan yang lain Okey, 1 minit ni kita akan tunggu sekejap. Lepas tu pukul 12 dah terus kita start. Okey, tajuk hari ni. Okey, ini dia tajuk hari ni sebenarnya adalah struktur bumi sistem dan juga struktur bumi. Kenapa pening pula laptop ni? Sekejap saya punya okey, mungkin paparan dah okey lah kan. Okey. Okey, kita teruskan kita punya kelas untuk hari ini Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Hari ini adalah sains tingkatan 1. Okey, tajuknya adalah sistem dan juga struktur bumi. Minggu lepas hari Khamis Jumaat saya dah bagi dah sedikit mengenai lapisan-lapisan yang ada pada udara di bumi. So kita akan tengok pada lapisan yang lain pula terutamanya di bahagian air dan juga apakah lapisan yang ada di dalam tanah kita lah di dalam bumi kita itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, so untuk hari ini so kita tengok paparan tu. Dia kata apakah yang akan anda alami jika anda mendaki gunung? Adakah anda semakin sejuk dan sukar bernafas? Okey. Apabila kita berada di tempat yang lebih tinggi, apabila kita berada di tempat yang lebih tinggi, kita akan menjadi lebih sejuk dan juga sukar untuk bernafas kerana altitude dia semakin tinggi, jadi tekanan udara semakin rendah lah. Okey. Tekanan udara semakin rendah dan kat kawasan situ makin sejuk lah. Contohnya kalau boleh tengok Gunung Everest. Gunung Everest adalah permukaan ataupun struktur, dia bukan struktur lah, dia semula jadilah gunung yang paling tinggi di dunia So dekat atas tu dia dalam bentuk salji. So bila salji tu sangat-sangat sejuk. Dan kalau tengok pada satu keadaan, kalau pernah tengok orang naik Gunung Everest dia pakai tong oksigen. Kenapa kena pakai tong oksigen? Sebabnya tekanan udara sangat-sangat rendah, sedikit saja. Okey, so memaksa kita memakai tong oksigen. Okey. Ini adalah strukturnya. Dia kata daripada troposfera ke stratosfera, altitude semakin meningkat. Okay, semakin meningkat altitude, semakin rendah tekanan udara, suhu juga menjadi semakin rendah. Apabila altitude meningkat, altitude ni maksudnya kamu naik tinggi lagi Ini contoh dekat sini lah. Okey. Tu dia. Okey. Okey. Kapal terbang akan terbang pada kawasan stratosfera. Ini kat sini. Dekat sini ada kawasan stratosfera. Saya bulatkan tu ketinggiannya lebih kurang 13 hingga 50 km lapisannya tu stratosfera. So ke bahagian-bahagian gunung ke awan ke berada di troposfera. Daripada bawah hingga kosong hingga 13 km tinggi lah. Okey, itu adalah kawasan troposfera dan juga stratosfera lah. Okay, so kita akan tengok dalam lautan pula. Yang tu dah lepas tu adalah di udara dalam lautan Okey, stratifikasi dalam lautan. Okey, dalam lautan ni pun kita ada lapisan-lapisan yang berbeza juga. Lautan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza, dipanggil zon pula. Okey, kalau yang tu spera ni dipanggil zon-zon. Daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada langsung tak boleh ditembusi cahaya. Cahaya pun kalau kita pancarkan dia ada jarak dia lah. Termasuklah cahaya matahari lah. Apabila sampai ke dalam laut, dia tidak boleh menembusi. Ada lapisan-lapisan laut yang tak boleh dia tembus Yang pertama sekali, zon permukaan. Yang atas-atas tu macam tempat kita nak mandi ke apa ke, semuanya zon-zon atas tu adalah zon permukaan. Zon permukaan, ini saya tandakan.
tandakan ya, dan saya besarkan. Okey, zon permukaan adalah cetek. Okey, kawasannya adalah cetek. Dan cahaya boleh menembusinya. Cahaya boleh menembusinya lah. So, sebab dia cetek, cahaya boleh masuklah, tembus. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan boleh hidup dekat kawasan zon permukaan. Dekat tu adalah terumbu-terumbu karang ke apa ke semua kan. Yang tumbuh-tumbuhan yang ada dalam yang laut semua, dia boleh hidup lah. Okey. Zon tengah malam. Walaupun dia duduk laut, ada cahaya, kita panggil dia zon tengah malam. Kenapa panggil zon tengah malam? Zon tengah malam dia ada sedikit saja cahaya. Ada sikit saja cahaya. Ataupun ada satu tempat tu tak ada cahaya. Dia tak boleh tembus. Tumbuhan sukar untuk hidup dalam kedalaman ini, tetapi tahap kedalaman ini menjadikan habitat untuk haiwan laut yang besar. Okey, sebab dia tak ada dikacau oleh siapa-siapa, dia hidup aman. Kalau nak nelayan tu boleh dah tangkap-tangkap ikan, ada kawasan zon tu. Ini dalam tak nak lah dia tangkap. Misalnya sotong raksasa ataupun pelbagai spesies ikan paus. So kita tengok dekat mana. Ni kawasan sini. So sotong-sotong, gergasi katanya. 200 hingga 1,500 kedalamannya. Tu nampak tu. Ni ada sotong. Ni ada sotong gergasi semua ni. Okey. Dan last sekali adalah zon gelap. Zon gelap. Zon gelap amat dalam. Tiada cahaya yang boleh sampai. Kita lihat kat situ, tak ada cahaya yang boleh sampai ke zon itu. Okey. Tak ada cahaya yang boleh sampai. Kebanyakan haiwan dalam zon ini yang berkilau dan ataupun bersinar lah. Berkilau ataupun bersinar. Itu adalah pada zon ini. Ada berkilau dan juga bersinar sebab duduk dalam gelap. Okey. So kita pernah didengarkan ataupun diceritakan satu kisah mengenai kapal selam daripada Indonesia kapal selam tu telah tenggelam. Walaupun dia memang duduk dalam air, tapi disebabkan kedalaman yang dia masuk tu menyebabkan tekanan yang terlampau tinggi, menyebabkan kapal selam tu pun telah pecah. Di Indonesia lah. Di kepulauan mana masa tu, Bali ke, saya tak ingat lah tempatnya kat mana, tapi di Indonesia. Dia punya kedalaman tu masuknya adalah 8,000. 8,000 kedalaman dia. 8,000 meter dalam. 8,000 meter dalam. So kapal selam tersebut telah berada di kalau 8,000 sini lah kiranya. Kawasan sini. Okey, di situ lebih kurang lah. Dan tekanannya sangat tinggi dekat kawasan situ menyebabkan kapal terselam tu pecah. Tak ada siapa yang berani. So ada teknologi satu daripada negara jiran kita, Singapura, telah pergi hantar gambar. Dia punya teknologi tu hebat. Dia ada dia punya, nak panggil apa kan, drone ke? Bukan drone, dia ada kamera dia. Pergi hantar, masuk selam. Dan dia jumpa gambar-gambar. So dia tahu bahawa ini adalah tempatnya. So dia tagging tempat tu, barulah operasi menyelamat dilakukan, tapi tak boleh nak buat apa-apa sampai terlampau dalam. Takut nanti barang-barang lain pula yang hancur. So nak kena ada satu kapal selam pengangkut, tapi biasanya dia tinggal dia tak angkut pun. Dia cuba mencari apa badan-badan ataupun tumbuh badan manusia-manusia yang tinggal, tapi tak berjaya, semuanya telah mati. Itu antara kisah kedalaman kapal selam yang masuk sehingga 8,000 meter. Dia telah pecah. Ingat gangguan elektrik masa tu, dia ada padam dia punya elektriknya, tak tahu apa masalah enjinnya. Jatuh ke zon 8,000. Sangat-sangat takut lah. Okey, so yang seterusnya adalah
taburan air di bumi. Macam mana dekat bumi ni boleh terlampau banyak sangat air. So dekat dalam bumi ni 70%-nya adalah air. Macam mana air ni boleh dikitar-kitar semula. Macam mana air ni boleh ada sentiasa. Okey, walaupun banyak guna tapi dia ada juga. Macam mana kitarannya boleh berlaku. So dekat sini, dekat dalam buku teknik kata lautan mempunyai kandungan air yang banyak. Dari mana asalnya air ini? Air laut mengalami penyejatan oleh sinaran matahari dan dibawa ke daratan oleh awan sebelum turun semula ke sungai sebagai hujan. Air sungai ini pula akan mengalir ke lautan. Okay? Proses kitar air ini berterusan. Oleh itu, dikatakan bahawa jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan di eksplorasi bumi adalah sentiasa tetap. So, sebenarnya dia ada kitaran. Okay, kitaran ni membolehkan air tu sentiasa kekal lah. Sentiasa ada lah. So, macam mana kita air tu bermula daripada katakan air laut. Katakan sini. Kita bermula daripada step sini lah. Katakan. Ini penyejatan yang pertama. Daripada air laut tu dia tersejat. Dia tersejat, dia akan pergi dibawa oleh awan ini. Okay, dibawa oleh awan. Okay, awan akan bawa ke satu tempat mana-manalah. Tempat di mana-mana. Dan akan, bila dah berat, dah terlampau berat apa semua, dia akan turunnya hujan. Okay. Sama ada hujan, hujan-hujan tu pergi ke sungai. Ataupun, kalau jatuh tanah, dia masak dalam tanah lah. Jadi bila dah jadi hujan, masuk sungai ke ataupun masuk dalam meresap dalam tanah pun akan jadi mata air, pergi juga ke sungai, sungai tu akan bawa pergi ke laut semula. So dia akan berputar-putar lah. Okey, kita nampak daripada putaran lah. Okey, jadi putaran ini yang menyebabkan berlakunya pengekalan. Kita dapat bekalan air. Okey. Dia pusat dapat daripada sungai daripada laut penjejatan. Macam mana boleh kondensasi tu dapat air balik. Air tu berat pergi hujan pula, jadi hujan. Tengoklah hujan tu jatuh kat mana, jatuh kat sungai ke, jatuh kat tanah ke. Okey. Ada juga simpanan air dalam ais dan juga salji. Kalau dia dah cair, dia jadi air. Okey. Air tu pula mengalir masuk dalam tanah ke mana ke, pergi ke laut, jadi balik proses tersebut. So kita dapat kekalkan air. Ini dinamakan kitar air. Ini dinamakan kitar air dalam buku teks tu. So macam itulah bagaimana kita kekalkan kita punya air. Di bumi tu dapat kita kekalkan kita punya air lah. Okey, itu di laut. Kita dah belajar di udara, kita belajar dah di laut. Di laut pakai zon. Zon permukaan, zon tengah malam, zon gelap tu. Okey. Kalau yang di udara pakai stratosfera lah apa. Yang semuanya sfera-sfera tu lah. Okey. Ini pula di bumi. Di bumi, di dalam tanah lah. Kita sedang cerita dalam tanah lah. So dalam bumi ni kita ada 3 lapisan. Bumi ni ada 3 lapisan, iaitu yang pertama sekali adalah kerak. Yang kedua adalah mantle, yang ketiga adalah teras. Okey. Okey, so kita ada 3 lapisan lah. Yang pertama kerak, saya akan tulis sini, kerak, mantle dengan teras. Teras ada 2 lah, teras luar dalam ni teras lah. Itu nombor 3. Okey. So pada bahagian mental pula dia ada 3 lah. Disebabkan dia dalam. Dia ada 3 dalam mental ni, dia ada terdiri daripada 3. Kita ada litosfera, ada astenosfera dengan mesosfera. Lapisannya itu adalah pada bahagian mental. So mental pun ada 3. Saya akan tulis A, B, C. Okey. Itu adalah lapisan-lapisannya. Ini adalah lapisan-lapisan bagi bumi. Ada kerak, ada mantle, ada teras. Okay. Dan mantle ada terbagi pada 3 lagi lah. Litosfera,
Asthenosfera dengan Mesospera. Okey. Itu adalah lapisan-lapisan lah, strukturnya lah. Kita tak belajar ni lah. Tak belajar dari secara mendalam. Secara mendalam. Yang seterusnya adalah bumi adalah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Memang betul. Setakat ni lah, tak tahulah kalau ada orang lain kaji lah. Setakat ni hanya hidupan yang ada dekat dunia ni, dekat galaksi ni hanyalah bumi yang ada hidupan. Tapi kita tak tahulah sebabnya tak ada teknologi yang lain yang boleh sampai ke tempat-tempat lain. Kita cuma ada gambar je, takat-takat gambar je. Jadi kita tak tahu tempat lain ada ke ataupun tidak. Okey. Kenapa kita boleh hidup? Disebabkan manusia ini di bumi kita ada oksigen. So manusia memerlukan oksigen. Bumi ada air, bumi ada tanah, bumi ada tumbuh-tumbuhan, bumi ada hidupan yang boleh memberikan manusia tu makan. Okey. Jadi kita boleh hidup dekat sini lah. Dekat sini kalau dia katanya sesuai. Dia kata bumi ini sesuai untuk hidupan. Suhu tak terlalu panas, ataupun tak terlalu sejuk, tak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh dengan matahari. Ada air, ada oksigen. Menyebabkan bumi ini adalah satu-satunya rumah bagi semua kehidupan. Kalau kamu ada jumpa alien ke apa ke, kamu bagi tahulah. So kajian masa depan, dia kata. Kajian masa depan ni, dia kata ahli sains sekarang ni, mungkin NASA ke mana-mana geng, dia nak kita berpindah ke planet yang lain. Kalau bumi dah rosak, kita berkemungkinan pindah kepada planet lain lah. Tapi teknologi itu tak boleh lagi. So sekarang ni mereka telah mengkaji planet-planet mana yang hampir menyerupai bumi. Yang ada oksigen, yang ada air, yang sesuai dengan kehidupan. Yang paling terbaik sekali dia kata Marik, tapi tak tahu lagi macam mana kajiannya. Marik katanya. Macam mana nak pindah kat Marik? Adakah sesuai dengan kita punya graviti? Kamu terlompat tinggi sangat pula. Disebabnya graviti pun mainkan peranan penting. Kita berpijak pada bumi ni pun adalah disebabkan oleh graviti. Kalau tidak, dah lama dah melompat kita. Terapung-terapung kan. Okey. Kalau nak ikutkan daripada pernyataan ini, dia kata sekolah rendah dah belajar dah mengenai susunan bumi-bumi ni ataupun susunan planet ni. Adakah kamu dah belajar ke belum kan? Tapi saya adalah dia punya, biasanya saya buat formula nak ni tu. Kalau utarit tu U, utarit U, Z, BM, ni tersilap lah ni. Kejap ni dia. Okey, ini dia punya formulanya lah yang biasa saya buat. Utarit ni biasanya kita buat ustazah. Nampak ke dekat insert dah? Cara nak hafal planet, cara nak hafal susunan planet lah dengan menggunakan akronim ni. Akronim tu kita namakan lain lah. Ustazah Zura beli minyak, masak, zaitun untuk niaga. Okey. Okay. So ini adalah dia punya cara nak ingatnya. U ni untuk utarit, ni Zuhrah, Ustazah Zuhrah, bumi, M, Abi bumi, M, Marik, Mushtari, MM, Zuhal, Uranus, Neptune. Itulah saya punya cara untuk hafal. Ustazah Zuhrah beli minyak masak zaitun untuk niaga. So kamu boleh cari cara nak ingat yang lain lah.
menghafal planet-planet ini. Saya harap ada kata dah belajar dah masa tingkatan. Kata dah belajar dah masa tingkatan. Tingkatan pula. Masa darjah berapa tak tahu dah. Okey. Okey, sampai situ je. Saya pun tak ada nak ngajar lama-lama. Nanti kalau banyak sangat saya ajar, habis cepat. Nanti kamu pun pening. Ni pun sekarang ni saya suruh untuk sains tu buat satu muka surat je soalannya. Nak bagi senang. Lagipun tajuknya tough ni, tajuknya susah. Sebab kita tak ada pengalaman sedia ada. Okay, boleh tengok-tengok TV, boleh baca encyclopedia je yang jenis-jenis ni. Kita tak ada pengalaman pergi tengok sendiri apa semua tak ada. Okey, itu adalah caranya. Yang kita belajar pada hari ini adalah lapisan-lapisan yang ada pada ataupun struktur yang ada pada bumi. Yang sebelum ni saya bagi kelas link YouTube tu saja adalah lapisan pada udara. Okey, ni lapisan pada udara. Okay, saya tunjuk balik. Okey, ini adalah lapisan pada udara. Okey, troposfera, stratosfera, mesosfera semua ni. Termosfera dengan ekosfera ni adalah lapisan-lapisan yang pada udara. Ini adalah saya bagi link dari YouTube. So hari ini yang kita belajar adalah lapisan dalam air. Ada 3 tadi. Zon permukaan, zon tengah malam, zon gelap. Okey, zon permukaan ada cahaya. Zon tengah malam sedikit cahaya ataupun tak ada cahaya langsung. Dan zon gelap langsung tak cahaya dah. Dan ikannya ataupun hidupan-hidupannya mempunyai badan yang bersinar, berkilau, bersinar dalam gelap. Glowing in the dark. Dalam bahasa Inggerisnya cakap macam itulah. So itu. Yang seterusnya adalah ini kita dapat tengok macam mana air tu dikekalkan, maintain air itu yang berada di dalam bumi. Okey, so yang seterusnya adalah lapisan pada bumi. Okey, so dia tak ada detail apa benda, so dia bagi tahu apakah strukturnya, apakah lapisannya. So kita ada 3. Okey, yang pertama sekali adalah kerak. Yang kedua adalah mantle. Yang ada 3 adalah teras. Teras pula terbagi kepada 2, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Mantle pula terbagi kepada 3 lagi lapisannya, iaitu litosfera, astenosfera dengan mesosfera. Okey. So yang seterusnya adalah bumi. Bumi adalah satu-satunya kehidupan yang ada hidupan di bumi lah. Planet yang mempunyai hidupan di alam galaksi kita ni, bumi lah. Tapi tak tahulah teknologi tak ada sampai ke tempat lain. Entah ada kan, masing-masing tak ada teknologi untuk sampai ke tempat lain-lain tu. Kita tak pasti sebab galaksi terlampau luas. Kenapa bumi ini sesuai? Bumi mempunyai susu yang sesuai. Bumi tidak terlalu panas, bumi tidak terlalu sejuk. Bumi tidak terlalu jauh dengan matahari, tidak terlampau dekat dengan matahari. Bumi ada air, bumi ada oksigen. Okey, itu sebabnya bumi adalah sesuai. Lepas tu dekat tu ada kajian masa depan, dia kata tulis bahawa saintis-saintis tengah kaji kok boleh berpindah ke planet lain. Kalau lah bumi ni musnah. Manusia agak jahat nak musnahkan bumi ni, manusia juga. Dia yang jahatnya. So kot musnah bumi ni dia nak cari pindah yang lain, kena cari planet yang sesuai dan hampir sama dengan bumi. Tapi saya rasa setakat ni tak ada lagi. Nak tengok gravitinya, ada tak airnya, ada tak oksigennya, ada tak lapisan-lapisan yang udara tu yang boleh menghalang cahaya ultra ungu tembus terus kepada bumi ataupun terus kepada kita punya badan. Itu sangat-sangat bahaya tu. Itu sangat-sangat penting. Okey, itu saja. Kalau ada soalan-soalan ke apa ke, bolehlah ditanya ataupun type lah kat di chatting message ni. Okey, chatting box ni. Okey. Setakat ni tak ada siapa lagi menulis pada hari ni. Mungkin pelajar-pelajar yang rajin tulis tu tak tulis. Biasanya kalau ni kisah rumah ke apa ke, dia tulis tu selamat pagi. Ni tak ada pula. Raise your hand ada. Okey.
Jahai lah kot dia. Raise your hand macam angkat tangan. Oh, tak tahu lah. Nak mencuba nanti saya kaji pula apa fungsi raise your hand ni. Raise hand ni angkat tangan. Biasanya kalau angkat tangan ni nak jawab ke hi ke nak jawab ke tak tahu. Nanti tanya Google Meet punya team ni apa benda raise hand ya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh kemukakan ataupun type. Kalau tidak, kelas kita akan tamat di sini sajalah. Saya pun tak ada nak ngajar panjang-panjang. Okey, sikit-sikit je. Supaya nanti kamu membuat soalan tu pun pendek je. Satu muka surat je. InsyaAllah kalau ada sikit muka surat, saya bagi sikit je. Okey. Okey, Arman. Oh, Mama Arman kata tak ada. Okey, tak ada soalannya. Okey, kalau tak ada soalan, rasa-rasanya biasanya tak pernah ada soalan. Sepanjang Google Meet ni, ada seorang je bertanya rasanya. Itu pun Noril dulu. Yang lain tak pernah tanya. Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, sekian dulu untuk kelas Google Meet kita pada hari ini. Dah 12.30 lebih kurang 12.30, 12.25. Kita tamatkan kelas kita ni. Kita akan jumpa pada hari Rabu nanti. Besok cuti. Besok cuti. Tapi kelas 1A saya bagi juga kerja ni sebab selai je. Okey, itu saja. Masing-masing boleh live meeting. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama Terima kasih cikgu. Danish. Sama-sama. Oh, sama-sama. Okey, masing-masing boleh live meeting Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.